والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannaf di mana dah? Dan pada mukonne bagi yang ketiga tu dah. Kata musannaf rahimahullah, belum pada ni kita masa Allah Rasulullah dekat-dekat dah nak meninggalkan kita, meninggalkan dunia. Maka ketika tu Abdul Rahman bin Abi Bakr, Abdul Rahman kakak kepada Siti Aisyah tu masuk dalam bilik. Bila masuk tu dalam tangan Abdul Rahman tu duk pegang kayu sugi, bawa kayu bersugi basah masuk. Tak ada guna lagi lah, bawa je. Maka Nabi kita tengok kepada kayu sugi tu dalam keadaan dia tak bergerak apa, mata dia tengok kepada kayu sugi. Tak ada tengok kepada Abdul Rahman sangat, tak tengok ke kayu sugi. Maka Siti Aisyah kata, aku tahu tu. Tengok tu tahu, kata Nabi tu nak bersugi tu. Hati dia ingin nak bersugi tu. Lalu tu Siti Aisyah kata, ya Rasulullah nak bersugi ke bah? Maka Nabi henguk kepala, dia nak bersugi. Maka Siti Aisyah ambil kayu sugi daripada Abdul Rahman bin Zaid. Abdul Rahman bin Abi Bakr. Lepas pada tu Aisyah pergi tengok wasa kerah. Kerah nak bersugi dalam keadaan tu tak boleh. Lalu tu kena basahkan kepala dia, kena katak, kena wihcur sikit di kepala dia tu. Lalu tu Aisyah kata, ya Rasulullah, nak basah ke? Nak basah ke tu? Maka Nabi kata, ya. Boleh. Lalu tu Siti Aisyah pun kikir mama kepala tu jadi basah sikit dengan alia dia dan membawa kayu bersugi tu bersugi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Siti Aisyah kata, oh, tu salah satu nikmat yang Allah Taala kurnia kepada aku, iaitu aku dapat bercampur ayat liurku dengan ayat liur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum Nabi nak meninggalkan dunia. Dapat bercampur aliur. Makna tu aliurku duduk dalam aliur dia dah. Tu. Habis itu maka bersugilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada dekat, jadi pada dekat, yakni di tepi badan, dekat di situ tepilah. Pada dekat Rasulullah, yakni di tepi badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika tu ada satu tempat. Maksud satu tempat yakni satu bekas
satu bejana, atau kita kata satu cerek, satu kendi. Ada berkhilaf pula situ, ada bekas cerek lah kita kata, ada bekas. Tepi Nabi tu ada satu kendi atau satu bekas air. Satu bekas mana? Padanya yang ada padanya, ada dalamnya, dalam satu tempat, satu bekas tu ada air. Dalam bekas tu ada air. Bekas tepi Nabi tu ada satu bekas yang berisi air. Maka memasukkan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud masuk ni celuklah, celuk. Ambil tangan Rasulullah pun Allah tangan masuk. Nabi Allah sendiri Allah tangan memasuk akan tangannya, tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Rasulullah akan celuk tangan dia masuk ke dalam air itu. Nabi pun celuk tangan dalam air tu. Ambil tangan celuk dalam bekas tu untuk membasahkan dengan air. Maka menyapu ia An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun sapulah akan keduanya muka. Ni kecek pe boleh. Maka menyapu ia akan keduanya muka, yakni dengan keduanya akan muka. Awak gitu. Jadi menyapu ia dengan keduanya akan muka. Awak kecek lagu tu. Menyapu dengan keduanya, kedua tangan tu. Kedua tangan Nabi ambil tangan, dua-dua tangan celuk masuk dalam bekas air. Maka ambil mari sapu dengan keduanya akan muka yang mulia sifat. Dia kecek dia belik sikit. Menyapu ia dengan keduanya akan muka yang mulia. Sapu muka. Ambil air mari sapu muka. Sapu nak basuh, nak sejuk, nak segar badan. Ketika tu Nabi tu nak meninggal dah. Duk sakit kepala tu, duk pening tu, dia duk barut dah kepala tu, barut dengan kain dah. Jadi teka duk khutbah tu atas mimbar tu duk barut dah. Barut kepala yang mungkin sakit kepala. Mula sekarang pening, sakit kepala. Lalu tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka bersabda An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika tu Nabi kata rena, la ilaha illallah. Tu akhir hayat dah tu. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Allah jua Tuhan. Bahwasanya, yakni sungguhnya bagi maut ada, bagi mati itu, bagi maut yakni ada bagi kematian itu sakarat, ada mabuk. Inna lil mauti sakarat, Nabi kata. La ilaha illallah, inna lil mauti sakaratun. Ada bagi mati itu sakarat. Bukan tamada, bukan biasa dak mati, bukan mudah-mudah. Bukan kata siapa mati mudah-mudah, bukan. Nabi sendiri merasai. Nabi kata ada baginya sakarat, mabuk, pening, pedih, sakit. Sakaratul maut itu kepeningan, kepedihan mati. Pedih mati, pening, mabuk, kecek mabuk mati. Jadi belum pada orang nak mati, dia akan dapat rasa belaka sakaratul maut. Sikit sebanyak dia kena tepuh. Nak orang kena tepuh. Cuma orang beriman Allah Ta'ala ringan sikit tu, ya Allahumma hawin alaina sakfika sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah ke atas kami ni pada ketika mabuk mati tu, ringan sikit. Jangan jadi berat dah. Jangan berat sangat. Jadi pedih. Mati tu kepedihan, kesakit. Maka Nabi rasa, tapi kau dah tahulah Nabi royak. Nabi royak we tahu. Nabi kata bagi maut ada, bagi kematian itu sakarat. Allahu akbar. Nabi kata Allah, pedihnya mati. Pedihnya, sakitnya mati. Ya, soalan kata gitu. Kemudian mendiri Allah. Tahu tu dah. Kemudian mendirikan ia Nabi
sallallahu alaihi wasallam mendiri akan jari yang mulia. Maksud mendiri ni angkat. Nabi angkat tangan dah. Angkat jari dah. Angkat jari naik dah. Mengangkat jari. Soalan tangan lah angkat tangan. Angkat tangan naik dah. Mendiri jadi mengangkat ia Nabi akan jari, akan segala jarinya. Jari mana? Jari yang mulia. Sifat. Angkat jari. Angkat jari dah. Nabi angkat jari naik dah. Maka berkata ia an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata gana fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. 3 kali Nabi berkata akhir hayat dengan kata itu. Jadi mati dalam keadaan itu. Fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, ni kata Nabi. Jadi Allahumma adkhilni fir rafiqil a'la, tu maknanya. Allahumma adkhilni fir rafiqil a'la. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam gulungan kawan-kawan yang tertinggi dalam syurga. Masukkanlah aku dalam gulungan kawan-kawan yang tertinggi, yakni puak-puak anbiya, puak-puak rasul, puak syuhada, puak solihin yang tinggi. Tu. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Itu tu puak tu rafiqun a'la. Murad dengan rafiqun a'la para anbiya, para syuhada, para solihin dalam syurga. Ya Allah, kumpulkanlah aku bersama tu. Kumpulkanlah bersamaku, bersama mereka. Sebab tu kita berkata intaqala ila rafiqil a'la. Berpindah seorang itu daripada alam dunia kepada rafiqil a'la. Maknanya kepada bersama dengan puak-puak tu. Puak-puak orang yang baik-baik dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Allahumma adkhilna fir rafiqil a'la. Ya Allah, masukkanlah kami semua ni juga di dalam ar-rafiqil a'la bersama dengan anbiya, syuhada, salihin. Fir rafiqil a'la, ada riwayat daripada Siti Aisyah, Nabi kata 3 kali sebelum hembus nafas yang terakhir. 3 kali berkata fir rafiqil. Ini harap daripada Allah. Di akhir mati pun masih harap kepada rahmat Allah SWT lagi. Harap kepada rahmat Allah. Berkata ia Nabi fir rafiqin a'la, fir rafiqin a'la, fir rafiqin a'la. 3 kali Nabi berkata hingga diambil ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malakul maut mengambil nyawa dah. Mengambilkan roh Nabi. Mati, hembus nafas terakhir ketika tu. Mati. Aisyah rasa dah. Tu mati pak. Dan cenderung anak jarinya, yakni jatuh turunlah oleh segala anak jarinya. Jari Nabi, Nabi angkat tadi jatuh ke tanah dah. Jatuh ke tanah. Bila jatuh ke tanah, Aisyah tahu dah, kata Rasulullah meninggal dah. Moga doa tekak dia, kepala Nabi duduk atas tekak di atas dada Aisyah, duduk peluk lagi ni. Duduk berpeluk ni, Aisyah dah peluk ni. Bila mati lagu tu Aisyah khabar dah kata Rasulullah meninggalkan dunia. Teka tu kejut Aisyah pun tak tahu nak buat gana. La ilaha illallah, tak tahu nak jadi bengang. Jadi kaligu tahu kata mati tu tak tahu nak buat gana. Allahu akbar, hunga tubik ke pintu, royak ke sahabat, kata Rasulullah meninggal. Mata Rasulullah. Kejut dia pun. Tak tahu kata nak buat gana. Masya-Allah. Tu. Dan hanya sonyo. Ni royak dulu sikit. Dan hanya sonyo, sungguhnya bersangatan sakarat itu. Hanya bersangat sakarat. Hanya bersangatan mabuk mati itu. Sebab apa? Berlaku bersangat mabuk dan pedih kematian tu, ada kepedihan. Sebab apa bersangat sakarat itu? Supaya terjagalah
Dan ingatlah umatnya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya terjaga dan teringat, sedarkan diri oleh umat Nabi. Tu supaya dapat jaga ni, yakni dapat jaga dan ingat dan beringat oleh umatnya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila jatuh, apabila berlaku bagi mereka itu umat Nabi, jatuh berlaku oleh suatu perkara yang dimaksud itu sakaratul maut. Bila timpanya sakaratul maut, boleh kita beringat dulu. Nabi royak lagu tu nak kita beringat, jaga dulu, kata ada sungguh kepedihan mati itu. Kita jaga dulu. Jaga lagu mana? Yakni jaga dengan bawa buat amal dan doa kepada Allah. Jaga tu yakni dengan bawa buat amal dan berdoa kepada Allah. Tu betul jaga tu. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal afwi indal hisab. Ya Allah. Tu minta tu peringat ketika nak mati tu. Jangan pedih sangat. Sakit. Tengok berak tu baik kecing. Dalam hari ni dah pun kecing basah lagi. Oh, dia sakit mati. Dia sakit mati. Tubik kecing, tubik berak, Allah sikit sebanyak yang kena ada. Orang mani banyak tahu. Tu basah kain, basah. Di punggung tu adalah tahik-tahik sisa-sisa keluar kerana sakit mati. Sikit sebanyak yang kena sentuh. Hak tu takutnya. Maka orang kafir ni lagu mana wallahu alam. Orang fasik tu lagu mana wallahu alam. Tahu rasa. Setengah orang tu lama, dia mabuk mati tu lama, sakit. Nak boleh mati tu payah cabut roh daripada badan. Dok sentuh dengan kepedihan tu. Setengah orang muda-muda je, orang beriman muda-muda gitu ya. Tu supaya dapat jagalah. Jaga dan ingat, beringat oleh tak ada ini oleh umatnya apabila jatuh. Jaga apabila jatuh bagi mereka itu berlaku oleh suatu yang dimaksud itu sakaratul maut. Habis kata. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia, wafat di atas dada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bila Rasulullah meninggalkan dunia, Aisyah tahu dah. Tangan jatuh dah tu ke tanah. Saat ni dak angkat tangan. Firrafiqin a'la, firrafiqin a'la, firrafiqin a'la. Pada akhirnya mati tu di atas dada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah terkejut, tak tahu kata orang. Aisyah kata siaplah, aku ni tak tahu nak buat kanak dah. Nabi mati. Kalau orang mati rumah ni pun gadah bercakap dah, ni Rasulullah mati. Lepas tu dia keluar daripada masjid untuk beritahu kepada sahabat. Sahabat ada penuh dalam masjid tu, duk tunggu tu. Bunyi kata Nabi duk uzur berat tu. Duk ada dalam masjid tu, duk ada beritahu. Tapi tak ramai lagi, muka hak duk ada tu ada lah. Hak duk luar-luar pemandang Sayyidina Abu Bakar tak ada lagi. Abu Bakar duk di rumah dia tu, di Sunjun. Duk di rumah. Tak ada lagi. Umar duk kut-kut tu dah. Dekat-kat tu. Tu Aisyah radhiyallahu anha memberitahu kepada para sahabat, kata Rasulullah sudah meninggalkan dunia. Allah kata ruwiya, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebelum pada nak sambung cerita, ya ambil riwayat lain, mari riwayat sikit. Diriwayatkan akan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada mengadu sakit. Tak mengadu kesakitan. Tak mengadu ni maknanya tiada banyak mengadu, kerana ada juga sebut dalam hadis Bukhari, Nabi sebut sakitnya, ada juga sebut mengadu kesakitan dan disuruh merubat. Suruh Aisyah mengubati. Ada juga, tapi maksud tiada mengadunya ni tiada banyak mengadu sakit. Nabi ni tak banyak mengadu kesakitan. Aduh, di kita ni sikit sakit gigi sikit, Allah, adalah sakit gigi. Adalah sakit gigi. Dok kecap gagal stek kapung. Tu sakit gigi sikit je. Tu Nabi kita tak banyak mengadu, sabar.
Dia tak mengadu malaikat kepada Allah Ta'ala ya. Malaikat minta ia Nabi sallallahu alaihi wasallam minta akan Allah Ta'ala al-afiyah, minta sembuh. Al-afiyah ni kesembuhan. Allahumma afini, Allahumma afini, Allahumma inni as'aluka al-afiyah, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Sakit kepala sikit, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Nak rakyat kata nak mengadu kepada Allah ya. Mengadu kepada manusia ni tak banyak. Sikit-sikit gitu teka-teka nak mengubat. Salah satunya nak ajarkan syariat kepada umat ni dapat mengubati. Bahawasanya mengubat ni satu usaha ikhtiar. Kalau gitu Nabi tiada mengubati, tiada mengadu, tiada banyak mengadu sakit. Malaikat minta ya Nabi akan Allah Ta'ala al-afiyah, kesembuhan. Nak sembuh. Dan padanya di sisi Nabi SAW tu ada 7 dinar. Ada satu kali Nabi sakit, lepas tu nak mengadu. Nabi minta kepada Allah SWT. Dan ada di sisi Nabi tu duit 7 dinar, duit emas 7 dinar. Maka disuruh oleh Nabi SAW kepada sahabat, disuruh dengan bersedekah. Disuruh dengan bersedekah 7 dinar tu untuk menjadi sebab bagi sembuhan penyakit. Maka sedekah ni salah satu sebab untuk menyembuh penyakit juga tu. Sebab tu Nabi ada sebut dalam satu hadis, dawau mardakum bis sadaqat. Hendak mengubatilah kamu akan orang yang sakit dari kalangan kamu tu dengan banyak bersedekah. Bila kita bersedekah dengan niatnya sembuhan penyakit tu, insya-Allah akan dapat kesembuhan. Kalau tak sembuh langsung pun ringis sakit tu. Kerana Nabi ajar cara dia. Dawau mardakum bis sadaqat. Sebab tu bila kita sihat ni kita sedekah. Sedekah sakit kau banyak lagi sedekah. Banyak lagi bersedekah. Tu dia. Untuk menyembuhkan penyakit kita tu. Maka semua manusia ni ada penyakit dia, sama ada zahir dan batin ada penyakit dia. Maka menyembuhkan penyakit tu dengan cara bersedekah salah satu daripadanya. Maka Nabi ni ajar cara kepada kita. Habis itu tu. Dan tu kembali sambung balik pula. Ni isti'nah semula. Dan ketika wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi kita sudah meninggalkan dunia, bila Siti Aisyah memberitahu berita tu kepada sahabat, riuh sahabat. Allah riuh. Kita tengok kalau Tok Guru mati pun, kita kata. Mula Allah yarham bapa sing kita meninggal, malam tu riuh. Tahu-tahu bapa meninggal tu, riuh Datuk Wakil pun orang penuh tawala tu lagi, masa tho lagi. Telefon ke bakok ni mana, banyak riuh. Malam tu riuh dah, tawala tu penuh. Malam tu seolah kata tak ada biar tidur dah. Malam meninggal dia. Tutup guru ni Nabi mengingatkan dunia. Masya Allah. Maka ketika tu bersalahan berubah akal sahabat. Macam-macam jadi. Bersalahan jadi bermacam-macam jadi. Bermacam-macam jadi. Berubah akal. Hilang perasaan, hilang fikiran oleh sahabat Nabi. Jadi masing-masing jadi. Kejut sekali gurunya berubah akal dah. Akal para sahabat ni macam-macam berubah. Macam-macam jadi para sahabat ketika tu. Maka Khabal Umar dan Akhras Usman. Tu Khabalat. Bahasa Arab tu. Maka Khabal oleh Sayyidina Umar. Khabal ni gapo bengong. Kebengongan. Khabal, kebengongan, pening. Jadi bengeng. Jadi pening. Abu Sayyidina Umar tu jadi bengong. Sayyidina Umar tu jadi bengong. Seolah kata tak tahu kata nak kata kan. Jadi gila, seorang gila dah. Tu dia.
Dan Akhras Uthman. Akhras ni asal makna bisu. Jadi seperti orang bisu oleh Sayyidina Uthman. Uthman dengar kata Nabi mati tu bisu. Makna bukan bisu sungguh. Bengang orang panggil, tak nampak, tak dengar apa dah. Tak boleh kecek pun, tak anak kecek gapo dah, bengang. Duh, sepuluh budak. Ada riwayat kata sepuluh budak tu gigit tangan. Oh tu. Allah Akbar. Ya Allah, ya Allah, mati. Jadi bisu, tak kecek dengan orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisunya Sayyidina Uthman bin Affan ketika tu. Dan apa tu? Dan Aq'ad. Kita salah tu, bukan waqi'ah. Aq'ad. Jadi dan tu je waw dah. Dan tu bukan ho gapo tu di belakang tu. Aq'ada. Wa aq'ada Ali. Wa aq'ada Ali. Jadi dan aq'ada. Aq'ada oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali ada aq'ad. Apa aq'ad? Lumpuh. Lemak lutut. Tarak. Jadi kaki tangan tak bergerak. Sayyidina Ali pun jadi lemak. Macam-macam jadi. Lumpuh Sayyidina Ali. Bisu Sayyidina Uthman. Khabalnya, bengongnya Sayyidina Umar. Jadi tak tahu dah sahabat besar-besar ni, kibarus sahabah, macam-macam terjadi. Allahu Akbar. Sayyidina Ali lemak lutut. Lemak tak nak gimana? Habis rang, habis tenaga. Allahu Akbar. Teka tu Umar, Sayyidina Abu Bakar tak ada lagi. Sayyidina Abu Bakar duduk di rumah ni tu. Ada kampung dia, di Sunju. Tu. Maka orang hatta Sayyidina Aisyah, hatta orang pergi wayak, hatta orang berita pergi wayak kepada Abu Bakar, kata Rasulullah meninggalkan dunia. Abu Bakar tahu, mari dengan segera naik kuda mari. Ada riwayat kata naik kuda mari, berkuda mari. Datang kuda daripada kampung dia Sunju tu, datang mari. Maka datanglah ada pun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar yang mari. Tu mari gaduh-gaduh mari tu. Maka datang ia Abu Bakar. Datang ia, yakni daripada rumahnya, daripada kampung dia. Abu Bakar datang daripada kampung dia berkuda mari. Naik sapa kepada Masjid Nabi tu, masuk masjid tak kecek dengan orang dah. Orang duk gagal dalam masjid. Allah begini. Abu Bakar tak padu dia dah. Masuk ke dalam rumah. Masuk masjid, tak padu ke pia, masuk ke dalam rumah. Masuk dalam rumah tu. Orang lain tak pia wani masuk lagi, muka rumah Aisyah. Nak gaduh-gaduh, nak panah-panah masuk tak boleh. Rumah isteri Nabi ni, rumah mama ni. Maka Rasulullah Abu Bakar ni ayah bagi Aisyah, boleh masuk. Masuk gitu. Masuk. Maka Abu Bakar masuk. Masuk ke dalam rumah baginda sallallahu alaihi wasallam, masuk dalam rumah Aisyah. Itu dia, masuk Abu Bakar. Padahal jadi maka datang ia Abu Bakar, padahalnya Abu Bakar tu keluar air matanya, mata Abu Bakar. Sebablah juga weh, Abu Bakar ni hati tetap sekali dalam kalangan sahabat, tapi dalam hati tu tiak. Kalau kita teguh hatinya, Abu Bakar tak ada pihak lawan. Tengok dalam keadaan ni pada dah. Ketika ni boleh kita tengok sikapnya Abu Bakar. Orang lain bengang pun. Tak tahu dah kata Abu Bakar tenang hati dia. Tapi menangis. Han keluar air matanya bila masuk dalam bilik, nampak mayat Nabi ditudung dah dengan kain. Diselimut dengan kain. Maka Abu Bakar buka kain tu, tengok muka Rasulullah. Tahu dah kata mati sungguh. Bila tengok mayat tu tahu dah. Umar tu tak percaya lagi tu. Sayyidina Umar tu tak percaya kata Rasulullah mati. Tak percaya. Umar jadi bengang. Oh, Nabi tak mati. Nabi kita tu selok style. Nabi kita Allah Ta'ala panggil pergi sepemalam Mi'raj. Allah Ta'ala panggil pergi munajat dia. Ya, tadi dia khalik semula. Nabi tak mati, dia akan dibangkit. Allah Ta'ala panggil roh dia untuk munajat seperti panggil Nabi Musa naik ke Bukit Tur Sinai. Tak, Nabi tak mati. Tu dia. Hei Umar, Rasulullah mati dah. Hai, Nabi tak mati. Mati dah. Oh, jangan kata mati. Umar waktu bik pedai mari. Siapa kata mati aku nak kerak tekak habis. Nabi tak mati lagi. Nabi tak mati, Nabi akan dibangkit pula.
Tu Umar ni aduh agak-agak tua ada panah je jenis darah panah. Sayyidina Umar tu agak riuh dah tarung dalam masjid. Oi, yang Umar Rasulullah tak mati. Abu Bakar masuk ke dalam bilik. Masuk dalam bilik, maka mencium ia Abu Bakar. Ini selepas daripada ya hazah-hazah banyak tu, maka masuk ia ke dalam rumah Aisyah. Tu tertibnya. Ia masuk mayat tu ketika tu dalam rumah. Maka mencium ia Abu Bakar akan muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencium akan muka Rasulullah. Maksudnya cium dahi. Muka di sini atas dahi, antara dua mata ni, atas dahi. Cium atas dahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam cium. Dan berkata ia Abu Bakar. Abu Bakar kata kena, aku tebuh engkau dengan bapakku dan ibuku. Nak rakyat kata gitu lagi lapar. Aku sanggup tebuskan engkau. Bi abi anta wa ummi. Abu Bakar kata, bi abi anta, bi abi wa ummi. Ya Rasulullah, bi abi wa ummi. Jadi fadaituka bi abi wa ummi. Aku tebu akan dikau dengan bapakku dan ibuku, wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, bagus hidup engkau dan mati engkau. Bagus. Apa bagus? Yang ini berwangi badanmu. Tibta, dalam Asrak kata dalam riwayat Aisyah, tibta hayyan wa maitan. Baguslah. Yang ini wangi, berbau wangi badanmu ya Rasulullah. Hidup engkau, ketika hidup engkau pun bau wangi, sedap dah. Dan mati engkau, dan ketika matimu pun bau sedap. Mu ni bau wangi lah. Teka hidup, teka mati serupa ya. Masya Allah. Orang kita ada mati ni banyak berubah dah. Banyak akan berubah wangi dah. Berubah bau dah. Ya kau busuk. Tengok tu kejadian tu dah. Teka hidup tak apa lagi. Teka mati tu jadi bau dah. Badan tu jadi berbau. Tapi Rasulullah masih tetap wangi dia. Nabi ni saleh dengan dia. Pergi tangan ni lah dekat berhari-hari tak habis lagi. Tangan Nabi tu supaya minyak wangi dah. Dia tak pakai minyak wangi pun terlekat. Tubuh dia tu bau sedap. Kita pegang tangan salam kucup ni dah. Di tangan kita tu terlekat wangi tangan Nabi tu berhari-hari lagi. Tak habis. Tu. Dalam kita kata qamarun, dalam qamarun tu qamarun tu apa? Wa itru apa dalam bahasa ni tu, dalam qamarun tu dia sebut lagu mana, wa itruka yabqa idza massat ayadi. Dan wangian engkau itu akan kekalan bila disentuh oleh tangan-tangan. Tu dia. Tu ialah tu. Kalau gitu hidup awakasium. Ini salah satu daripada dalil kata disyariat, disuruhkan kita bercium kepada mayat. Bila kita jumpa mayat ibu bagi bapa kita ibu kita meninggal, bapa kita meninggal, disunatkan ciumkan mayat. Tok guru apatah lagi tok guru, apatah lagi orang alim, lebih lagi lah ibu bapa kita pun kita boleh cium mayat. Cium di dahi tu. Cium di kawasan tu lah, jangan cium belakang. Cium di kawasan tu. Tu Abu Bakar buat contoh kita tengok. Maka Abu Bakar cium, lepas pada tu tudung tutup semula badan mayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu dah untuk menyaksi kata mati sungguh. Untuk yakin kata mati sungguh. Tak apa, nyata dah kata mati dah. Nyata kata mati. Air mata duk mengalir lagi. Tiap. Abu Bakar pun tiap. Tapi tenang hati Abu Bakar. Keluar kepada masjid Nabi. Kemudian berdiri ia di atas mimbar. Jadi keluar dulu. Kemudian keluar ia dari rumah ke dalam masjid. Keluar daripada rumah ke dalam masjid. Dalam masjid ni riuh dah. Orang pakat likung Sayyidina Umar.
Umar tu, mu jangan kata Nabi mati. Jangan. Rasulullah tak mati. Rasulullah tu sekadar bangsan saja. Selak je, setar je. Lagi akan dibangkit, akan dibangun semula. Allah Ta'ala panggil Nabi pergi sebentar waktu je. Akan dihantar kelik dan akan balik kepada kita pula. Mu jangan kata mati. Orang pakat likung Umar banyak. Umar lu kata, Abu Bakar berjalan masuk. Abu Bakar naik atas mimbar. Bila Abu Bakar naik atas mimbar, orang pakat hurung Abu Bakar pula. Saya ingat Umar tu, orang duk hurung dia mula-mula, orang pakat main hurung Abu Bakar pula. Mungkin nak dengar Abu Bakar kecek ke apa ni. Tu Umar, Abu Bakar kata, ijlis je Umar, ijlis. Duk. Tu. Nak kecek sikit, nak berkutubah. Maka berdiri ia Abu Bakar di atas mimbar Nabi itu. Duduk diri atas mimbar. Membaca ia, yang berkutubah ia Abu Bakar. Kutubah. Untuk nak mentenangkan perasaan sahabat yang ada di riuh. Tak boleh Abu Bakar ni dengan sikap dia, masya-Allah. Ni orang yang layak menjadi khalifah selepas pada Nabi SAW. Sikap pemimpin dia tu Allah Ta'ala widah sikap. Tu. Dia kata ada orang lebih pada dia dah. Fahami dia kepada ayatnya. Tu. Maka Abu Bakar kata ni, amma ba'du. Abu Bakar kata, amma ba'd. Adapun kemudian daripada itu. Amma ba'd. Berketubahlah. Seorang ada ia. Amma ba'du. Seorang ada ia. Yang ni barang siapa yang adalah ia. Tulis situ, barang siapa tu. Kalau Arab ke, amma ba'du. Man kana minkum ya'budu Muhammadan. Ada seorang ada ia, yakni barang siapa yang ada ia seorang ia barang siapa tu. Siapa dia saja daripada kamu, dari kalangan kamu wahai sahabat, ingat, man kana minkum ya'budu Muhammadan. Seorang, jadi barang siapa yang adalah ia daripada kamu menyembah ia akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, sesiapa yang sembah Muhammad selama hari ni, siapa dia dak sembah Muhammad, dak sembah ke dia hari-hari. Barang siapa menyembah akan Muhammad, maka bahwasanya, maka sungguhnya Muhammad telah mati ia. Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Muhammad telah meninggal dah. Sesiapa yang siapa dia yang sembah Muhammad mari selama ni, tahulah Muhammad mati dah. Allah. Dan seorang ada kamu. Jadi barang siapa yang adalah ia dari kamu. Takdir lagu tu. Seorang ada kamu. Jadi barang siapa yang adalah ia dari kamu. Sesiapa saja dari kalangan kamu menyembah taat kepada Allah, menyembah jadi taat kepada Allah, wa man kana inkum ya'budullaha, dan sesiapa daripada kalangan kamu yang beribadat kepada Allah selama hari ni dak bersembah Tuhan, ingat, maka bahwasanya Allah Ta'ala hidup tiada mati. Allah hidup selama-lama tiada mati. Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budullaha fa inna Allah hayyul la yamut. Allah. Dengar lagu tu hak duk jadi bengai-bengai tu, jadi hati tu puklik semula. Sahabat jadi bersatu, hati semula pula. Masya-Allah. Pia duk semua ke Muhammad tu, ingat Muhammad mati dah. Tapi siapa duk semua Tuhan, ingat Tuhan tak mati. Allahu akbar. Abu Bakar ni dah sikap dia dah. Pio dalam kalangan sahabat. Jadi hati dia tenang, dia tetap boleh duk kumpul hati semula tu. Duk mentenangkan hati para sahabat yang lain. Abu Bakar ni kelebihan Abu Bakar betul.
Sebab tu Nabi kata lau kuntu muttakhidan khalilan latakhadtu Aba Bakrin khalilan. Allah. Habis itu sungguhnya Al-Baqarah baca lagi. Sungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar sebut ayat Quran. Ya kecek lagu tu dah. Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa in kana wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut. Bila Abu Bakar kata gitu, Abu Bakar sebut ayat Quran pula. Baca Quran. Baca Quran. Abu Bakar kata bersebut wa ma Muhammadun illa rasulun. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusulu. Tu. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi himur rusulu. Surah gapo? Surah Al-Imran ayat 144. Abu Bakar baca ayat tu, tenangkan perasaan hati sahabat Nabi. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusulu. Baca tu bukan sekat tu, hingga kepada asyakirin, sampai kepada hujung ayat asyakirin wa sayajzillahu syakirin. Kita tengok ayat tu kata ana wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi himur rusul afa imma aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Allahu akbar. Ayat tu tenang para sahabat. Wa ma Muhammadun, dan tidak adalah Muhammad itu illa rasulun, malaikat seorang rasul Allah. Muhammad tu bukan orang lain, bukan anak Tuhan, bukan Tuhan. Muhammad tu tidak ada malaikat jadi seorang rasulnya daripada beberapa pesuruh Allah yang ramai. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat, dan sungguhnya telah pergilah, telah hilanglah, telah matilah min qablihi, daripada sebelum Muhammad tu ar-rusulu, oleh segala rasul belum pada tu. Muhammad yang tidak ada malaikat seorang rasul, dan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Ilyas, Nabi Nuh, semua pun rasul dan mati habis dah. Tu ayat ni faham kata Rasul Muhammad pun rasul dan dia kena mati. Rasul dulu mati, Muhammad pun seorang rasul dan dia pun kena mati. Allah, sahabat dengar pak dia dengung sekaligus dengan ayat ni. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Lepas tu ayat Allah Taala ayat lagi, afa immata au qutila, adakah jika Muhammad mati atau dia dibunuh, in qalabtum ala aqabikum, pok nak murtad klik ke agama asal ke kana? Nak guna kaki dah bila dia mati. In qalabtum ala aqabikum, patut Allah Taala kata wa may yanqalib ala aqibai, siapa yang guna kaki kembali kepada agama asal, falan yadurrallaha syai'a, tak mudarat gapo kepada Tuhan. Kalau lepas pada Muhammad mati pun memurtad kelik habis setai dunia, Tuhan tak mudarat apa. Falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin, dan Allah Taala akan balas kepada orang-orang yang syukur dengan tetap pendirian dalam agama. Tu dengar ayat tu masya-Allah sahabat semua. Tu Abu Bakar baca deh, Allahu akbar. Jadi seolah sahabat ni tak ingat ayat tu. Tak ingat ayat tu. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma aw qutilan qalabtum ala aqabikum
wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Ingat lagi. Ni surah Al-Imran ni. Kerana apa agak ni duk kuliah tahun 4. Tu juzuk 4 dah. Maksud juzuk 3 juzuk 4 dah. Tu kena ingat tu. Tu kepada asy-syakirin. Dan katanya kata rawi hadis ni kena kepada Ibnu Abbas ketika tu Ibnu Abbas pun ada. Ibnu Abbas riwayat mari tu sampai kepada Zuhri. Maka Ibnu Abbas katanya kata rawi hadis. Rawi hadis ni bila riwayat Abu Bakar baca ayat ni tu dah. Rawi kata demi Allah, wallahi, demi Allah, sungguhnya manusia tiada mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala membaca mereka itu akan dia. Allah. Tu. Tiada mengetahui. Apa makna tiada mengetahui? Yani seakan-akan tidak pernah tahu. Manusia ni ka'annahum la ya'lam, ka'annahu la ya'lam, la ya'lam. Yani seolah-olah seakan-akan tiada pernah tahu oleh mereka itu. Manusia ni, rawi hadis Ibnu Abbas kata ini, demi Allah, tengok sahabat teka tu ni, bila dengar ayat tu ni, nengung habis. Demi Allah, seakan-akan mereka tak tahu. Mereka itu tidak pernah ingat, tidak pernah tahu bahawasanya Allah Ta'ala tu membaca, yani menurun ia Allah Ta'ala. Menurut mereka itu, jadi pada mereka itu membaca dan menurun akan dia akan ini ayat. Demi Allah, seolah-olah sahabat ketika tu tak pernah ingat ayat ni, tak pernah tahu ayat ni, tidak pernah ingat, tak biasa ingat kata ayat ni ada dalam Quran. Padahal dia ingat belaka ayat Quran tu. Tapi bila berlakunya Nabi meninggalkan dunia, seakan-akan sahabat ni baru dengar semula ayat ni. Sayyidina Umar tu dengung. Umar kata, aku tak biasa, aku ni rupa-rupa supaya tak biasa terlitak ayat ni dalam otakku. Tak pernah terlitak ayat tu mari dalam otak kepalaku. Padahal ingatlah ke ayat tu. Tapi bila teka Nabi mati, seolah ayat tu hilang daripada hati. Tak ingat ayat tu. Sehingga Abu Bakar membaca. Bila Abu Bakar baca tu barulah teringat kembali semula. Tu demi Allah, manusia tu tiada mengetahui. Jadi seakan-akan tidak pernah tahu bahawasanya Allah Ta'ala tu membaca, jadi menurun ia pada mereka itu akan ini ayat. Allahu Akbar. Habis itu, dan beberapa banyak perkataan, dan banyak lagi perkataan. Tu beberapa banyak, yani banyak lagi perkataan, ucapan dan pengajaran yang bersangat bagus, yang bersangat baik, yang sangat bagus, sangat baik. Ada lagi beberapa perkataan dan pengajaran yang bersangat bagus yang membaca oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang tu sifat tu, membaca tu sifat pada pengajaran lagi. Jadi dan pengajaran yang bersangat bagus yang membaca, yang berkhutbah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika tu kepada sahabat. Banyak lagi, innaka mayyitun wa hum mayyitun. Ada ayat tersebut juga. Sungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka pun akan mati. Muhammad pun mati. Tiap-tiap orang akan bertepuk dengan mati. Ayat Quran terang-terang, innaka mayyitun wa hum mayyitun. Ayat tu nyata-nyata kata Muhammad mesti kena mati. Tu. Tak percaya kan kata tak mati? Umar tu dengar je tahu. Umar bukan kata tak mati, dia kata Muhammad tak mati lagi. Tak mati lagi. Dia sekadar pangsan, dia selok, dia pergi star je. Tuhan nak panggil dia supaya malam Mi'raj sepula. Nak klik mari pula. Tu dia kata tu je. Bukan kata Nabi tak mati tu tak. Cuma seolah ayat ni tak telitah mari. Kalau ayat ni telitah mari tu kok jadi tak gaduh sangatlah.
Tak ada riuh berdoa lah. Tu. Dan beberapa banyak lagi perkataan dan pengajaran yang bersangat dan bagus yang membacakan dia oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetap dengan dia, jadi yang tetap dengan dia dengan beberapa perkataan tu, dengan banyak perkataan tu, tetap tenang oleh hati orang-orang muslimin, jadi para sahabat Nabi. Banyak lagi kecek Pak Abu Bakar yang menenangkan, menetapkan, tenangkan akan hati para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Orang muslimin ni para sahabat. Tok domain molek, tok ibarat, kalau tak tok ibarat tak faham kita ni. Ngaji tahu, boleh tahu. Tu. Yang tetap dengan dia dengan beberapa pengajaran dan perkataan tu oleh hati orang muslimin, yakni sahabat Nabi. Habis itu kemudian selepas pada tu atas jalan rengkah-rengkah bicara dah lah nak mani dulu. Tak semaya lagi, mani dulu. Semaya tu berhari pula. Pia nak jadi tu imam. Duk khilaf pula. Pia nak bawa imam. Sorak. Maya akhirnya tak ada pia sanggup jadi tu imam. Banyak Rasulullah pia nak bertugas tu. Akhirnya maya masing-masing. Ya tu maya, ya ni maya, ya ni maya. Nak boleh sahabat mari pakat semaya tu pun berhari-hari pula makan. Banyak Nabi duk chair situ. Berkaitan selalu tu. Berhari-hari pula. Maka kira mani dulu. Kemudian dimandi akan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mani banyak dah. Tu mani dah. Dan di atas badan Nabi tu ada kain. Pakai mani atas Nabi, dan padahal di atas Nabi tu kain. Kain mana? Kain yang mati. Ia Nabi mati padanya pada kain tu. Jadi mani atas kain tu, tak ada saling baju dah. Pakai kain mana hak Nabi dak mati, ambil kain tu, pakai mani di atas kain tu selalu. Tak ada saling baju dah. Pakai guna kain tu bermani. Mani Nabi. Maka buku mani Nabi wasiat dah kepada Sayyidina Ali. Wasiat dah. Buku mani Nabi wasiat dah, belum pada yang nanti, belum mati Nabi wasiat dah. Nabi wasiat kepada Sayyidina Ali tu bicara mani. Ada kan kita pergi Madinah tu kan, ada satu telaga Bi'ru apa tak silap saya, Bi'ru gapo hak Nabi. Kering dah pila ni. Air tu kita pergi rokok telaga tu hak Nabi wasiat kata, "Hei Ali, bila aku mati mugi cebok air dari telaga tu 2-3 cerita nah. 2-3 timur ambil mari mani ku tu. Air tu sedap, air telaga tu jadi sedap manis. Minum tu jadi sedap rasa air dia. Mugi ambil telaga tu, air telaga tu. Mari mani kepada aku." Maka Sayyidina Ali tu naik wasiat. Dekat dengan Madinah kita pergi dah. Dia buat satu kawasan dekat ada sekolah tepi tu. Lepas tu dia buat satu bangunan tudung dah. Kita tengok dalam ada air dah. Kering dah. Wallahu alam, di patak takut ada lagi tapi nampak kering dah. Dalam telaga. Maka dimandi akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimandikan Nabi. Tu dia. Lepas tu siapa yang mandi Nabi? Orang yang mandi Nabi 5 orang. Dia pilih waris-waris saja. Dia pilih kalangan waris hak mari mandi. Sahabat orang rapat-rapat pun tak boleh mandi lagi. Abu Bakar, Umar ni mudak lagi. Yang mandi Nabi ni orang panggil waris Nabi. Terkalangan paling lama terdiri daripada kalangan Ahlul Bait. Masuk dari kalangan puak-puak waris Bani Muttalib sajalah. Bani Hashim tu saja. Dan juga seorang lagi nama gapo? Pia tu hak mani Nabi 5. Satunya Sayyidina Ali. Tu cakap dah. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ni juru mani. Gosok-gosok gapo semua dia. Yang kedua Al-Abbas, pak saudara Nabi.
Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib ni pok saudara Nabi. Pok menakir dia. Yang ketiga, siapa lagi? Yang ketiga Al-Fadl. Bin Abbas. Fadlu ni kena kepada anak sulung bagi Sayyidina Abbas. Kena ke sepupu Nabi jugalah. Sepupu Nabi juga. Abbas tu pak saudara, Ali sepupu, anak bagi Abi Talib. Abbas pak saudara, Al-Fadlu ni kena kepada sepupu Nabi juga, anak bagi Abbas, anak sulung Abbas. Allahu Akbar. Wassalam. Yang keempat, Qusam. Qusam bin Al-Abbas, anak Sayyidina Abbas juga, sahabat belakang ni. Qusam ni kena kepada sepupu Nabi juga. Qusam. Dan yang kelima, kena kepada apa lagi? Usama bin Zaid. Hak Nabi hantar nak pergi perang. Tak ada nak pergi. Zaid bin Harisah, sahabat belakang tu. Zaid bin Harisah pun sahabat, Usama pun sahabat. Pak dia pun sahabat. Usama bin Zaid. Zaid ni pak dia. Ibu dia nama apa? Ummu Aiman. Ummu Aiman, ibu menyusu Nabi. Hamba perempuan kulit hitam yang jadi pesaka Abdullah. Abdullah mati, tinggal pesakanya hamba. Salah satu daripada pesaka Abdullah yang tinggalnya pesaka hamba ni nama Ummu Aiman. Ummu Aiman. Maka Ummu Aiman ni bawa Nabi kelik ke Mekah ni ketika Gizairah Aminah bawa Aminah mati di Abwa. Aminah Gizairah kubur ayah dia, bawa Nabi Gizairah kubur Abdullah di Madinah. Lepas tu nak kelik ke Mekah tu uzur Siti Aminah mati di Abwa, tinggal Ummu Aiman ni bawa Nabi kelik kepada Mekah. Ummu Aiman ni menyusu Nabi juga. Ummu Aiman ni. Barakah Ummu Aiman. Maka Ummu Aiman tu berkahwin dengan Zaid bin Harisah. Boleh Zaid. Usama bin Zaid. Usama Nabi saya ni. Seakan nak akak jadi anak tiri masa tu. Boleh Nabi suruh panggil Usama bin Muhammad. Gitu lalu. Tapi Allah Ta'ala batalkan hukum angkat anak tiri itu, maka diban oleh kepada Asad bin Zaid. Maka kasih sangat Nabi kepada Usama bin Zaid. Usama bin Zaid, Ummu Aiman ibu dia. Hak ni hak Nabi hantar nak pergi perang. Pergi perang. Dia masuk ke daerah Nabi, bila Nabi nak meninggal tu dia pergi ucap selamat kepada Nabi. Nak berpisah Nabi, dia pergi masuk jumpa Nabi di rumah. Nabi isyarat ambil tangan tak tapala, dia keluar rumbungan dia nak pergi perang. Tak ada apa, Rasulullah meninggal. Ummu Aiman ibu dia ni suruh hantar orang pergi. Hei, pergi royak Usama pergi. Royak kata Nabi mati. Pergi. Apa suruh Ummu Aiman ni hungar pergi royak Usama. Usama Rasulullah meninggal dah. Tak jadi pergi perang dah, bakal kelik kelik ke Madinah. Usama ni bicara banyak Nabi juga. Tu lagi pula seorang lagi Syukran. Ni orang ni Nabi. Syukran ni kena kepada pemerdekaan Nabi. Nabi dulu ya hamba, Nabi beli. Ada setengah kata Nabi beli, setengah kata orang hadiah ke Nabi. Hamba lepas tu akhir Nabi merdeka dia. Syukran ni.
Tu Nabi merdekakan dia, maka dikatakan maula Rasulillah, pemerdekaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni orang yang bicara emani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu ni orang ni dia bicara. Tengok waris aja. Waris aja. Yang orang dalam aja. Lepas tu Usama ni orang dalam dah. Kalau kira sungguh, ya saudara Nabi dah. Adik kakak dah. Adik kakak ibu menyusu dah kan. Yang muka anak kepada Ummu Aiman. Makna kira saudara susuan dah lah kepada Nabi tu. Saudara susuan dah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Habis itu. Tu dia dah. Maka ketika tu 5 orang ni bercara, lebih musannif royak agak, cuma ya royak dengan berbentuk isyarat dah depan tu. Maka dimandiakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Abi Talib ni, Sayyidina Ali ni menyandar bersandar ia akan Nabi, sandar akan badan Nabi. Soalnya terpegang badan Nabi, menyandar dengan tubuh dia lah untuk nak mani, nak gosok gapo ni. Tu. Kemudian Sayyidina Ali tu menyandar jadi akan badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memandi ia Ali, memandi akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali tu mandi Nabi. Mandi. Tugasnya gosok-gosok mani tubuh badan. Tu. Dan Sayyidina Abbas dan Fadlun ada. Dan bermula Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi, dan Fadlun bin Abbas kena ke sepupu Nabi, dan Kusam bin Abbas kena kepada sepupu Nabi juga. Fadlin dan Kusam ni anak Abbas ke? Tu 3 orang ni membalik mereka itu 3 orang ni membalik akan badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membalik bersama-sama. Nanti nak balik kanan, kiri, balik sikit, balik ke kiri sikit, nak gosok, nak mani. Sayyidina Ali juru nak gosok, nak mani. 3 orang ni nanti nak balik tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Usamah, bermula Sayyidina Usamah bin Zaid, saudara susuan Nabi, anak Ummu Aiman. Bermula Sayyidina Usamah bin Zaid dan Syukran, dan Sayyidina Syukran. 2 orang ni mencurah yani oleh kedua-dua mencurah, nanti nak curah, nak cucuk, nak mencurah ia akan ayat. Mencurah oleh kedua-dua tu akan ayat. Nanti nak jiru lah, menjirus akan ayat. Nanti nak jiru ayat. Ambil ayat jiru. Ayat jiru banyak. Sayyidina Ali gosok, 3 orang tu nanti nak balik tubuh badan. Masya Allah. Bertuahnya mereka yang dapat bersentuh badan Nabi ketika mani. Lepas tu pertama daripada ayat tu. Pertama, jadi ayat yang pertamanya ayat bersih, ayat biasa, ayat yang bersih. Ayat badan yang bersih. Keduanya, kedua daripada ayat yang kedua nak menjiru Nabi ialah ayat biasa yang bersama-sama berdarah. Darah berdarah. Ambil darah berdarah ni mari capur. Ayat berdarah lah orang panggil. Tu. Ketiga daripada ayat kali yang ketiga, ayat bercampur kapur barus. Ni orang kita duk buat cara mani banyak tu lagu tu. Lagu tu. Air campur dengan kapur baruh. Tu jadi 3 kali. 3 kali. Riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ada riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali katakan berwasiat akan daku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi wasiat ke aku. Sebelum pada dia mati, dia wasiat kepada aku. Dia wasiat lagu mana? Tiada seorang, yani janganlah seorang
memandi ia seorang tu akan daku akan Rasulullah. Janganlah seseorang mandi akan daku yang lainnya lain daripada Ali. Yang lain daripada Ali nyo tak selah. Lain daripada Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali kata Rasulullah wasiat wi aku mandi ke dia. Jangan wi orang lain mari mandi dia. Ni. Dia ada headphone dia, ada ilat dia. Kerana Ali ni sepupu Nabi. Dan sepupu Nabi ni orang panggil apa dia? Perasaan malu kepada sepupu tu je tak sepupu orang luar. Tak sepupu orang luar satu dah. Yang kedua Sayyidina Ali dia tahu rahsia. Nabi SAW, Nabi tu yo bila orang mandi ni dia boleh tahu dah pegang kawasan ni kan. Gosok pohon, gosok gapo semua tu. Tu. Takut kita tengok Sayyidina Ali tahu dia tak tengok. Orang-orang Nabi tak tengok. Takut orang lain tak mengena tu gimana kita tengok orang tu nyata buta mata. Tu. Maka Nabi kata, jangan orang lain yang memandikan daku orang yang lain daripada Ali radhiyallahu anhu. Sebab apa tiada seorang ilat pada tiada seorang? Kerana bahawa kerana bahawasanya tiada melihat oleh seorang pun akan aurat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada melihat seorang aurat Nabi, tiada melihat oleh seorang pun akan aurat Nabi, malaikat binasa mata mereka itu seorang tu. Siapa-siapa yang terlihat aurat Nabi akan buta matanya. Allah jaga aurat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak siapa dia dapat melihat aurat dia. Hatta isteri dia sendiri pun tak tengok aurat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Maka Nabi jaga aurat dia. Maka Nabi pesan Ali, aku mati ni mung mani jangan wi siapa dia. Takut kita tengok aurat. Bila tertengok aurat membawa kepada rusak matanya. Habis itu. Padahal jadi mandilah oleh mereka itu 6 orang. Tu ya ni kira lain pula tu. Padahal jadi mandilah oleh mereka itu 6 orang. Padahal mereka itu 6 orang tu keluar air mata menangis. Manilah menangis, manilah air mata sebab ingat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku dah turun nampaknya dan dikafan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 3 kain. Nak kafan pula, nak bungkus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab wa nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan thayyiban 'amalan mutaqabbalan rabbana atina fid dunya hasanatan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla haw wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wan ikhwani wa sairin khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wan muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa ar-rasul nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addan habbi wa alihi wa sahbi adada tashissubi walhamdulillah ilahi fin bada'i wat tanahi hamdan katsiran daim mahabbatin nasaim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahzatil abada adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil kutri unsa wa zakar rabbi wafiqna wa wafiqkum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqin kulla halalan daima wa akhilla anatqiya ulama nuzabil khairi wa nukhfa kulla
البشر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصاب المصابيح الورار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد